Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita berjumpa lagi di rancangan Isu Semasa Hangat dan Sensasi. Okey, pada malam ini kita akan mengungkap atau kita akan menceritakan satu kisah pasal sketsa Hari Raya. Yalah, hari ini Hari Raya kan? 1433 Hijrah bersamaan 2012. Pada tahun ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mak Azai dan Batin. Okey. Pada malam ini kita ada 3 tetamu jemputan kita, iaitu Encik Muhammad Suhaidi bin Arifin, ya, selaku. Saya ni adalah dia bukan selaku VIP ya. Okey, VIP. Iaitu dia adalah Menteri Besar Terengganu. Okey. Ini Encik Wasilillah binti Arifin. Saya Datuk. Oh, Datuk. Oh, bukan saya. Datuk Wasilillah. Dulu memang saya encik, tapi sekarang sudah naik pangkat jadi. Oh, ya, maafkan saya. Jadi tu jangan main dengan lagu. Datuk bukan jawatan apa? Saya sebagai Menteri Sistem Kumbahan. Oh, sistem kumbahan. Kumbahan. Silap ni. Okey. Betul saya ialah Cik Syafiqah binti Arifin, ya. Cik, apa jawatan Cik? Bini baby. Dia adalah makcik tua di kampung baru. Okey. Yang menanam ubi di belakang rumah. Okey. Okey, pada hari ini. Tetap kena Indo saya semua. Okey, pada malam ini kita ingin mencerita pasal situasi raya pada masa kini berbanding masa dahulu. Oh, boleh. Jika dulu Datuk raya Encik dengan Encik pernah beraya zaman dulu. Okey, saya nak tanya kepada Encik Suhaidi sebagai Menteri Besar Terengganu. Sebelum anda tanya kepada Encik Suhaidi, tiba-tiba tak tahulah kenapa orang hantar aku mesej raya. Anak Cina sungguh lawa, jadi pelukis di bawah pohon. Ada kataku menusuk jiwa, disusun maafku pohon. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton. Itulah ucapan yang disampaikan. Disampaikan oleh gila kepada Datuk. Okey. Okey, kita berbalik lagi topik yang kita nak cakap sebenarnya ni. Okey, saya tanya kepada Encik Suhaidi. Okey, Datuk sila diam dulu ni. Tutup mulut. Saya tanya Encik Suhaidi. Okey, Encik Suhaidi. Apa perbezaan raya dahulu dengan raya sekarang? Macam mana cara raya orang dahulu dengan cara raya orang sekarang? Okey, Kita sebenarnya kita mesti tahu raya ni adalah hari yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, kenikmatan, kesedapan, kecukupan rasaan. Ya, mesti kita tahu. Tak lagi. Okey, kita kena tahu raya ni macam kita telah puasa selama sebulan. Kita tak termasuk orang yang tidak puasa. Orang yang puasa. So, hari raya ni berbanding dengan dulu macam kita main mercung, kita main muyang buluh. Tapi sekarang ni kita dah main bola apa semua. Dekat kampung saya sekarang ni, dulu memang banyak orang main mercung, tapi sekarang sudah tak ada lagi kelibak-kelibak. Ya, sebab tangan dia sudah tak ada. Sebab hancur disebabkan kena bola. Ini disebabkan oleh sifat-sifat orang tidak profesional. Tidak. Ya, berbanding orang dulu, ya, walaupun ya orang tak nama baru tapi ya ada kebakaran dalam itu. Okey, Cik. Tu dari segi mercung, Cik. Okey, saya nak tanya ni Encik Datuk Wasilillah. Okey, Datuk Wasilillah. Tadi Encik Suhaidi dah berbicara dari segi mercung, dari segi kemeriahan menyambut Aidilfitri. Aidilfitri. Okey, bagi Datuk lah. Bagi saya. Dari segi apa lagi? Suasana dahulu berbanding suasana sekarang. Rasa macam budak, ingat sikit main Saya macam mana? rasa tentang kuih muih lah. Kuih-muih. Kalau dahulu kita ada banyak kuih tradisional yang dihidangkan kepada orang ramai, kuih yang sedap yang saya suka. Tapi sekarang ni semua kuih-kuih sudah diimport, kuih barat yang banyak. Tapi kuih tradisional sudah tak ada lagi. Import daripada Bangladesh, Myanmar, Nepal dan sebagainya. Ini membuatkan saya merasa sangat sedih lah dan kecewa dengan industri tempatan. Datuk, maafkan saya Datuk. Mengikut fakta yang saya boleh dapat ni, kuih raya adalah dibuat oleh orang Melayu dan tak ada diimport di luar negara.
Apa komen Tapi- Datuk? Memang dah, tapi itu di kampung saya. Oh. Saya raya di kampung saya. Dia kampung ni. Oh, kampung Mungkin ni kampung saja. saya saja yang mengalami masalah ini. Oh. Kampung saya juga berlaku masalah sebegini, di mana sate hanya dijual disebabkan tidak cukup kopak ayam. Okey. Sudah. Kita berbalik pada Cik Syafika. Okey, Cik Syafika. Bila kita tengok, saya saya nak kupas satu isu ni. Bila kita tengok pasal duit raya. Betul-betul. Pasal duit raya. Adakah wajar kita beri pada budak-budak? Dan jika wajar, berapa kadar yang perlu diberi kepada Pada pendapat saya memang tak wajar lah. Adakah wajar atau tak wajar? Duit raya. Datuk, dia Datuk. Saya Menyampuk. tanya Oh, Cik. Jangan menyampuk. Sorry. Oh. Cik Menyampuk. Memang wajar sekali. Budak-budak memang suka duit raya. Itu memang betul, itu adalah pengakuan daripada budak-budak. Saya tambah. Kita tidak sepatutnya memberi duit raya. Budak-budak suka duit raya lah. Kerana, berikut dengan sebab- pendapat Tapi apa ni? Datuk. Ingat dulu, Datuk, saya saya Datuk. setuju bahawa budak-budak ni tak boleh bagi banyak Duit sangat duit raya? raya, atau pemberian duit raya perlu dimasukkan. Kita kena tahu tujuan Tidak, kita tidak. beraya bukan untuk Saya bantah. mendapatkan duit raya, tetapi kita pergi menziarahi Saya bantah, ke saya rumah bantah. sanak saudara, Saya bantah, sahabat Datuk. anda adalah untuk Datuk. kita meminta maaf atas Tapi dari sudut Saya bantah. apabila kita tidak Ya, sabar, bagi sabar. duit raya kepada kanak-kanak, berkenaan kanak-kanak akan fokus. Okey. Ni, Cik kata Cik membantah kenapa? Sebab dia pun dapat duit raya. Oh. Ini betul. Amak saya. Okey. Saya nak tanya satu isu ni. Kepada Muhammad Suhaili. Okey, ada satu isu ni. Pasal Aidilfitri. Di mana ada yang tak puasa penuh, dan ada yang minum air dalam bas, dan ada juga yang minum air lepas balik kerja. Dan ada juga, macam mana isu ni? Adakah dia dapat pahala? Seperti yang kita tahu Islam? ni, bulan puasa ni mengajar kita kesabaran. Mengikut cerita Nabi Muhammad SAW dulu, ia berpegang pada bulan puasa. Tidakkah berpegang itu lebih teruk daripada pergi shopping mall? Muti dah lah bayang kamu. Muti dah. Muti dah. Okey. Ngerti. Okey, pada Amir. Belum. Datuk. Okey, Datuk. Rasulillah. Okey. Okey, Datuk Rasulillah. Bila kita tengok isu, kita buka minat kita pada isu global. Saya nak tanya pandangan Datuk, macam mana kalau di negara-negara miskin seperti Rohingya, Palestin, Siberia, Mesir, Afrika. Syria, di mana dia berbuka puasa tanpa menjamu makanan, dia sahur tanpa menjamu makanan, adakah dikira berdapat pahala jika dia berpuasa macam tu? Sebelum saya punya itu kita tahu bahawa Malaysia ini adalah negara yang prihatin terhadap negara-negara yang miskin. So pada bulan Ramadan ini Bulan mana yang begak? Malaysia telah menghantar bekalan makanan yang mencukupi. Tapi menurut WHO, bekalan makanan ni tidak sampai kepada pelarian ni. Mungkin terdapat sekatan-sekatan daripada negara-negara. Israel. Siapa yang menyekat sekatan tu? Israel. Terhadap Palestin. Okey, saya tanya Cik Syafika, kenapa Yahudi ni begitu jahat kepada negara-negara Islam ni? Apa motif mereka sebenarnya? Tak tahulah. Saya tahu. Saya ni budak-budak lagi. Baik cik tanya Datuk ini. Datuk. Okey. Pada pendapat saya lah yang menyebabkan negara-negara itu tidak berpuas hati terhadap negara-negara miskin seperti Palestin adalah disebabkan oleh faktor Nenek moyang agama dia. lah. Saya bukan. Kerana agama Saya ni tidak- menurut daripada apa yang saya telah belajar itu dalam geografi. Israel ni ia mengeksploitasi minyak di Palestin. Mengeksploitasi minyak. Tapi tanah tu bukan milik dia. Ia memang. Tapi ia nak minyak. Dia nak tak minyak. Maknanya dia buat penjajahan lah ni. Penjajahan. Penjajahan secara terbuka. Jadi macam mana situasi sekarang? Apa Encik Suhaidi rasakan Berkenaan dengan isu ini? ini tidak sepatutnya terjadi kerana ia menyebabkan
Kita tidak rasa macam tidak adil bagi negara kita. Kita semua tahu kan negara kita aman,